أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzi ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Ia Tuhan yang jadikan bagi kamu itu pendengaran, iaitu telinga kita, wal basar, dan penglihatan kita. Walladzi ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Dan Tuhan jadi akal fikiran. Qalilan ma tashkurun. Sikitnya kamu bersyukur, Tuhan kata. Sebab tu kita kena banyak bersyukur. Orang bersyukur ni tak banyak. Kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Khususnya kita bangun di waktu pagi. Kita dapat mula. Dengan dengar Al-Quran Karim. Dapat baca dan dapat kita mengerti tafsir Quran, insya-Allah. Dan saya akan baca suratul Mu'minun untuk bekal kita di bulan Ramadan, insya-Allah. Kita nak cari ayat-ayat yang berhubung dengan amal ibadat, ayat-ayat berhubung dengan masalah sifat-sifat orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dapat lebih tambah atau lebih semangat dalam menunaikan ibadat puasa dan ibadat dalam bulan puasa, insya-Allah. Surah Al-Mu'minun diturunkan di Mekah. Ada 118 ayat semua. Surah Al-Mu'minun turun di Mekah. Turun di Mekah ni orang panggil ayat Makki. Ayat Makkiyah saat itu iaitu ayat iaitu manazala qabla al-hijrah. Ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah sallallahu alaihi wasallam. Dan surah Mu'minun ni ada 118 ayat, dinamakan Al-Mu'minun kerana perihal atau hak-hak orang-orang beriman. Kita nak tahu kata orang beriman ni sifat-sifat dia lagu mana, maka kita tengok dalam suratul Mu'minun. Kerana sifat-sifat mereka dah balasan yang sebaik-baiknya yang akan mereka dapati ada disebutkan pada ayat 1 sampai 10. Hak kita nak baca ni iaitu mula daripada qad aflahal mu'minun, sifat-sifat orang beriman kerana dia balasan dia. Ulaika humul warithun, mereka orang dapat saka ganjaran daripada Allah. Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Sebab tu balasan syurga firdaus, insya-Allah. Dan kanunnya dia dalam surah Al-Mu'minun ini ada menerangkan bahawa orang-orang yang beriman tetap akan berjaya
Sebagaimana pada ayat yang Tuhan sebut, qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya telah beruntung orang-orang beriman. Dan orang beriman ni diredai oleh Allah. Nah, dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Tuhan redha tu ialah orang yang mengerjakan semaya dengan sempurna dan khusyuk. Sebab tu kita nak semaya dengan sempurna dan khusyuk. Tu lagu mana? Ya ada beza di antara sempurna. Bila kita sebut makna sempurna cukup syarat sah. Dah, cukup syarat dan rukun-rukun. Dan khusyuk saat ni tu iaitu semaya kita dalam keadaan khusyuk lah. Dalam keadaan kita tunduk kepada Allah, dan dalam keadaan kita berasa kata kita duduk semua Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang beriman yang ada sebut dalam surah Al-Mu'minun ialah orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Dia tak ada hidup buat dengan perbuatan perkataan yang tak ada berfaedah untuk dia dapat ganjaran pahala. Tak ada. Semua saat ni barang tu baik pada dia ialah barang-barang perkara-perkara yang baik semua. Dia orang beriman ni iaitu orang berusaha nak membersihkan hartanya dengan menunaikan hak harta itu zakat. Hak yang menjaga kehormatan dari perhubungan jenis yang haram. Yang menjaga amanah serta menepati janjian. Tu orang-orang beriman, tu sifat-sifat yang kita akan sebut setelah lagi. Kemudian dari surah Mukminun juga Tuhan sebut tentang masalah kejadian manusia dan nikmat-nikmat hak Tuhan kurniakan kepada orang yang beriman. Dan kisah-kisah nabi-nabi yang telah lalu dan kaum masing-masing lah. Kemudian menerangkan perihal Nabi kita SAW dan gulungnya orang kafir hak menetai Nabi lah. Kemudian ada surah Mukminun juga menerangkan bahawa harta kekayaan anak pinak yang ramai, mana harta hak banyak, anak beramal semua saat ni beradik sama pangkat kebesaran dan pengaruh kekuasaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang ingkar tidak bermakna bahawa dengan itu Allah Taala berikan mereka kebaikan. Kalau kita nampak orang-orang tak molek saat ni tu dapat pangkat, harta yang banyak dan dapat kuat kekuasaan, banyaklah benda-benda, bukan makna kata dia tu Tuhan baik. Ada bahkan pemberian yang demikian merupakan ujian, itu adalah ujian. Adakah mereka menghargainya dengan bertaudah bersyukur atau mereka makin bertambah dosa dan tenggelam dalam kesesatan yang mereka pilih itu. Situlah. Sebaliknya ditegaskan bahawa orang-orang beriman yang taat mengerja suruh perintah Allah dan menjauh lari Tuhan saat itu, mereka lah yang segera mengerja kebaikan dan berada di barisan depan dalam mencapainya lah. Oleh itu kita cuba tengok dalam surah Al-Mu'minun insya-Allah. Allah Subhanahu Wa Taala firman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dan kita sunat apabila kita nak baca Quran, disunatkan kita ta'awuz, iaitu kita kata a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita nak baca, sebab tu disunatkan setiap kali kita baca Fatihah dalam semaya, naik setiap rakaat disunat kita a'udzu billah dan bismillah. Baca Fatihah saat ni. Itulah dalam mazhab Syafi'i. Benda-benda gini ni kita buatlah, sebab Tuhan sebut fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasy syaithanir rajim. Maka apabila engkau baca Quran, fasta'iz billah, maka hendaklah engkau minta jauh dengan Allah saat itu minasy syaithanir rajim, daripada syaitan yang direjam, dijauh kepada nikmat daripada rahmah Allah, iaitu kita kata a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita baca semua insya-Allah, syaitan tak akan masuk dekat.
kita baca Quran, baca auzubillah semua, Tuhan tak apa ni syaitan tak akan dapat masuk dekat sebab Tuhan sebut ke dalam Quran. Innahu laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya tidak ada bagi syaitan ni kuasa di atas orang yang beriman dan orang yang percaya pada Allah, beriman, dan di atas Tuhan mereka itu mereka tawakal, orang bergantung dengan Tuhan sungguh, maka syaitan tak boleh kuasa. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wa hum bihi musyrikun. Dan syaitan boleh kuasa orang hak walak, oleh hak berasa. Orang hak berasa. Sebab tu dia kena jauh daripada jenis segala khurafat. Pubak contohnya lah. Pesen setengah remo tu duk pubak pesen beg tu. Pesen beg kata pubak kerana kena sihir dan sebagainya. Benda-benda tu bomo tak tukalu tu buat jadi walak, buat jadi berasa kata ada syaitan dalam tubuh dia. Maka pada ketika tu syaitan boleh kontrol dia. Sebab Tuhan sebut innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallahu wa hum bihi musyrikun. Syaitan akan menguasai di atas orang yang walak, yang walak kepada dia, percaya kepada dia, hak turut dia dan syirik dengan Allah, dan mereka syirik dengan Allah. Sebab itulah kita baca setiap kali kita nak baca Quran, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kita bismillah. Bismillah ni. Wa innahu min Sulaiman. Surah hak Nabi Sulaiman hantar pada Raja Tina Melkis. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dia bismillahirrahmanirrahim, sebut nama Allah Subhanahu wa taala dulu. Sebab tu bismillah ni besar dah. Dah sebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhi balin, tiap-tiap perkara hak penting, la yubda'u fihi bismillah, hak tidak dimulakan dengan bismillah, fa huwa abtar, maka perkara itu jadi kudung. Makna naqisul barakah, makna tak ada keberkatan. Tak bismillah tak ada keberkatan. Itu sebab tu kita kena bismillah. Dan tujuannya kita nak perangat, ni nak sebut ni nak perangat semula pula lah, sebut banyak kali. Tujuannya iaitu boleh Tuhan disyariatkan supaya kita ni diperintah supaya kita bismillah, supaya kita Tuhan nak kita ingat kepada Allah satu, dan kita ingat bahawa semua benda ni ialah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Tuhan tak bagi kau tak boleh lah. Sebab tu hak ni sort klong atau serupa dengan hak kita ikrar dalam suratul Fatihah. Kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau lah kami semua dan kepada Engkau lah kami minta tolong. Apa makna kami? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in tu kami minta tolong, iaitu kami semua benda ni kita dengan Tuhan belaka. Sebab bismillah, kalau kita nak makan kan, bismillah mana aku, abda, atau akulu, aku makan musta'inan bismillah. Dalam keadaan aku minta tolong dengan Tuhan. Dan dengan Tuhan. Maknanya, nak kita duduk dengan Tuhan semua. Nak kita ingat Tuhan semua. Itu di antara hikmah Bismillahirrahmanirrahim. Dan ada 3 nama Tuhan di sini. Pertamanya, orang panggil namanya, itu nama Allah. Nama Allah, iaitu ismun. Allah ni, lafzul jalalah. Lafzun dalun ala zat wajibatul wujud. Orang panggil lafzul jalalah. Lafaz nama Tuhan tu. Nama Tuhan tu. Tidak diambil daripada lafaz-lafaz yang beri makna yang lain lah. Dan Allah ni nama Tuhan tu lah. Nama Tuhan tu. Tak serupa dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim ni. Daripada Rahimah, Irhamur Rahmah. Makna kesiabelah. Makna murah. Tapi
Allah ni menunjuk di atas zat lalu dah. Tidak menunjuk di atas sifat. Menunjuk di atas zat. Bila zat Tuhan ni namanya, iaitu Allah. Sebab tu Tuhan sebut, wadhkurullah hakathiran, wadhkurullah hakathiran, la'allakum tuflihun. Hendaklah kamu ingat Allah. Dengan ingat hak yang sangat banyak. Hak yang sangat ulang-ulang, sangat banyak. Hak yang banyak. Dan Tuhan sebut, wadhkurusmallahi alaiha sawaf. Sebut nama Tuhan. Dan wazkurullah fi ayyamin ma'lumat. Sebut nama, sebut Allah. Sebab tu Allah ni lafaz lafzul jalalah, lafaz wa dal ala wajhil ala dzat wajhul wujud, iaitu yang menunjuk di atas zat yang wujud ada. Tu iaitu Allah. Sebab tu dan yang kedua dan yang ketiga ni ada Tuhan sebut Ar-Rahman. Sifat pada Allah lah, sebab Allah tu menunjuk di atas zat. Maka Ar-Rahman makna Allah Maha Pemurah. Allah yang Maha Pemurah. Maha Pemurah saat itu. Dan Ar-Rahim Maha Mengasihani. Apa maksud? Dan Tuhan sebut, suruh kita sebut semua Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan nak kita berasa bahawa semua rezeki-rezeki yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu kerana rahmah Allah, dan itu kerana murah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kerana Tuhan yang kita, Tuhan Allah ni Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Anak tahu bahawa Tuhan hak kita ada semua ni, iaitu sifat hak hubungnya dia dengan hamba-Nya dasar pada rahmah, dasar kepada kesian belah Tuhan yang hanya kepada hamba-hamba-Nya. Sebab Tuhan ni sifat rahmah ke, ada sebut kataba rabbukum, Tuhan tulis. Kataba rabbukum, mana Tuhan telah tulis, Tuhan telah mewajibkanlah, kataba rabbukum ala nafsih, di atas diri Tuhan, annahu man amila su'an bijahalah, bahawa seorang yang ada buat benda tak molek dengan sebab dia jahil, thumma taba min ba'dihi, kama dia taubat selepas pada itu, wa aslaha, dan dia baiki, fa annahu ghafurur rahim, maka Tuhan Maha Pengampun, Maha Pengasih. Tuhan nak kita rasa bahawa Allah yang kita ada semua ni, Allah ni Tuhan yang menciptakan langit bumi ni, iaitu Tuhan yang bersifat dengan murah, Tuhan sifat yang dengan rahmah. Kulli ibad waktub lana fi hadhihi dunya hasanah. Dan hendaklah tuliskan bagi kami di dunia ni hasanah, wa fil akhirati inna hudna ilaik. Dan di akhirat sesungguhnya kami kembali kepadanya, kami taubah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan sebut waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati inna hudna ilaik, qala adzabi usibu bihi man asya. Tuhan kata azab aku tu akan kenalah orang Tuhan nak kena, tapi wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmah aku saat itu wasi'at, meluaskan kulla syai', semua, fasa'aktubuha lil ladzina yattaqun, dan Tuhan akan tulis memberi rahmah Allah kepada orang yang bertakwa kepada Allah, wa yu'tuna zakah, dan mereka memberi zakat, wa hum bi ayatina yu'minun, dan mereka itu pula walladzina hum bi ayatina yu'minun, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Sebab tu Tuhan Maha Pemurah, Maha Pengasih. Pokok kita semua ni bila kita tahu Tuhan Pemurah Pengasih, maka kulli ibadiyalladzina asrafu, katakanlah wahai Rasul kepada hamba-hamba-Ku yang melampau, melakukan dosa-dosa besar secara berlebih-lebih, secara melampau, la taqnatu min rahmatillah, janganlah mereka putus angin-angin daripada rahmah Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Tuhan boleh nak ampun semua dosa semua manusia buat. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Dan itulah sahaja dulu tentang masalah bismillah, kita dah hurai semua dah. Qad aflahal mu'minun. Qad aflaha, qad menunjuk di atas makna sesungguhnya. Aflaha, aflaha ni daripada al-falah. Al-falah ni makna beruntung. Hayya 'alas salah, mari kelah kepada semaya, datang kelah semaya. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah tu maknanya datang kelah kepada kejayaan, mari tepat kejayaan saat ni.
mari semayalah. Karena al-falah semaya ni buat ujaya, buat beruntung. Kali itu aflahani makna beruntung. Sebab Tuhan sebut qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Tuhan ayat orang-orang beriman ni orang hak berjaya. Orang-orang beriman orang yang tetap berjaya mencapai keselamatan hidup di dunia dan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Ialah orang yang mengerjakan suruhan Allah. Jadi orang beriman yang tetap berjaya, orang beriman hak cerak akan berjaya. Dan dapat keselamatan di dunia. Ya orang ni kalau kita turut Islam sungguh ni dia tak dunia kita senang. Dan kita turut Islam sungguh dunia senang, akhirat pun senang. Kerana agama ni seperti saya dah sebut dulu. Dah sebut semua ya. Agama ni wad'un ilahiyun. Iaitu perintah Tuhan. Cara hak Tuhan turun. Witikan. Cara. Wad'un ilahiyun sa'ikun. Hak yang nak memimpin, nak membawa. Lidawil uqulis salimah, nak bawa orang-orang hak fikir, hak ada akal fikir yang selamat ni, orang hak ada otak pandai mikir kecak, mudah-mudahlah. Biikhtiarihim al-mahmud, dengan jalan pilih, tak ada bangkat apa sekarang. Agama ila ma fihi, kepada barang yang ada padanya salahuhum, kebaikan mereka itu di dunia wal akhirah, dan di akhirat. Situ ya. Itu agama. Sebab tu orang beriman ni dia dunia agama ni akan bawa kita waktu kita senang dunia dan akhirat teralah. Banyak mana kita nak tengok orang yang tak ada agama, susahnya hati, duit banyak, harta banyak, anak ramai, adik-beradik ramai, tapi susah nampak duduk tak ada senang, tak ada tenang ke panggil. Cuba kita tengok orang beriman Allah nampak sejuk, nampak tenang, nampak tak ada sombong, nampak tawaduk, nampak rendah diri. Walaupun harta, Tuhan beri harta yang banyak. Supaya Abdul Rahman bin Auf, supaya dengan Sayyidina Uthman bin Affan, supaya Sayyidina Abu Bakar, supaya dengan para sahabat yang lain yang kaya. Tidak menjejaskan sikit habuk pun kekayaan mereka. Walaupun mereka kaya, mereka tidak menjejas, tidak buat renggang mereka pada Allah. Bahkan buat mereka lebih bertamah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu orang beriman saat itu dia orang akan dapat selamat di dunia dan kebahagiaan di akhirat ialah orang yang turut perintah-perintah Allah dan jauh larangan Tuhan. Orang tu nak siapa lagi? Sebab tu Tuhan sebut qad aflahal mu'minun. Telah beruntung orang beriman. Apa makna orang beriman? Orang beriman ni Tuhan sebut banyak dalam Quran sifat-sifat orang beriman. Iaitu hak Tuhan sebut innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang beriman itu ialah orang beriman pada Allah dan beriman pada Rasul. Thumma lam yartabu. Kemudian dia tak ada syok, tak ada rasa ragu-ragu sikit habuk. Hati dia tetap kukuh dan percaya sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia percaya ni seperti kita ada ayat pertama, percaya dengan kewujudan Allah. Percaya kata Tuhan ada, Tuhan sah. Kita duk ngaji akidah. Yang kedua, percaya perintah-perintah Allah. Percaya pada perintah Tuhan. Hak Tuhan suruh kita buat semua saat itu ialah perintah yang al-haq, hak yang betul. Allahu la ilaha illahu huwal hayyul qayyum alladhi Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Tuhan yang turunkan di atas engkau akan kitab bil haqq, dengan benar. Semua bagi sebut oleh Quran adalah benar. Sebab tu kita percaya kepada Allah, percaya kepada perintah Allah, cerak dan benar hak Tuhan beri, hak Tuhan suruh, semua tu akan bawa kepada keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan yang tiganya, percaya ni makna kita taruh siqah billah. Taruh siqah billah, iaitu kita taruh semua serah pada Allah. Sebab tu dua kelima Tuhan sebut orang beriman kan.
innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya tidak boleh menguasa syaitan di atas. Nah, orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu tawakal, bergantung pada Allah. Semua ia taruh Tuhan belaka, ia kerja, ya berarti ia serah Tuhan belaka. Tu kaedah orang beriman. Wala immuttum aw qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Kalau mu mati atau kamu dibunuh, dan sesungguhnya kamu akan kembali di mahsyar, dihipungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wala immuttum aw qutiltum la ilallahi tuhsyarun fabima rahmatin minallahi linta lahum. Dan dengan rahmah daripada Allah tak akan lembut mereka itu. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Dan kalau kamu kasar, orang pakat lari belakang kan. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr. Fa'idha azamtah, apabila akan azam, fatawakkal 'ala Allah. Bila kita azam, kita nak buat apa, serah Tuhan, orang beriman. Nah, tu fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Tuhan suka orang yang tawakal, yang bergantung pada Allah. Sebab tu semua kita taruh harap pada Tuhan. Taruh Tuhan, sifat Tuhan, tawakal pada Allah. Apa maksud taruh pada Allah Subhanahu wa taala? Saya nak ayat supaya kita percaya. Percaya pada siapa? Kalau kita percaya kepada mak kita, kita tak ada buat duit sekop pun, kita nak gimana kalau kita budak-budak dulu. Karena kita percaya pada mak kita. Kita percaya pada abai kita, maka abai kita saat itu, dah kita nak gimana tinggal anak kita dengan dia ke apa semua bagai lagi rumah apa semua, orang percaya. Itu percaya, kita percaya pada sahaja kita, tak apa mu nak masuk dalam rumah ke apa, tak usah pasal lah, lepas tu nak pergi pilih, tak ada masalah apa. Tu orang percaya kepada Tuhan, percaya kepada anak sahaja dia. Ni, maka kita kena percaya pada Allah lebih daripada tu lagi. Itu mana percaya? Sebab itulah Tuhan sebut, qad aflahal mu'minun. Telah beruntung orang beriman. Siapa orang beriman? Ini sifat orang beriman Tuhan sebut. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang mereka itu dalam semaya, mereka itu khashi'un. Mereka khusyuk dalam semaya. Tu. Apa makna khusyuk sembahyang yang sempurna ialah yang dikerjakan dengan khusyuk, yakni dengan sepenuh-penuh hormat. Dan ingatan meliputi anggota-anggota badan dan hati lah. Maknanya, ada dua benda kita kena buat. Kita kena buat. Dua benda. Pertamanya, iaitu kita kena, cukup rukun syarat semua saat ni tu. Syarat dan rukun-rukun semua sempurna. Sebab tu wajib kita kena ngaji tu rukun semaya. Syarat semaya. Syarat nak sah semaya, syarat nak semua saat itu kita buat secara molek sempurna. Dan yang kedua pula orang panggil meliputi anggota-anggota badan dan hati seperti juga. Hati saat itu lembut, hati saat itu khusyuk. Dan khusyuk ni saya nak royak. Iaitu Nabi tak jauh ke? Ada sebut ke? Allahumma ya Allah, inni a'udzubika. Aku minta jauh min nafsin la tashba', daripada nafsu diri hanya tak kenyang. Maknanya tak kenyang, tak duk nak situ. Pelahap, bahasa Melayu panggil pelahap. Duk nak situ. Wa min qalbil la yakhsha', dan daripada hati tak khusyuk. Wa min ilmin la yanfa', dan daripada ilmu tak manfaat. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan daripada tidak diterima. Tu. Sebab tu khusyuk ni. Lahana khusyuk ni top dia. Hak tinggi sekali, iaitu
ada hadis Jibril tanya Nabi SAW. Iaitu Jibril tanya Nabi. Dia mari tanya Nabi untuk nak mengajarlah kepada para as-sahabah. Di sekelilingnya. Maka Jibril tanya ime apa Islam. Kamu ni tanya, mal ihsan. Apa dia ihsan? Qala, Nabi kata ihsan an ta'budallah. Bahawa kamu semua Allah ka'annaka tarah. Seolah-olah kamu tu nampak Tuhan. Fa in lam takun tarah. Kalau kamu tak nampak Tuhan, fa innahu yarak. Maka Tuhan nampakmu. Lah itulah. Tu orang panggil khusyuk top sekali lah. Itu kita ingat rasa kata Tuhan duk tengok kita. Kita duk tengok Tuhan. Kalau kita tak nampak gak, mana Tuhan duk tengok kita. Jadi gitu. Tuhan nampak kita. Itu orang panggil khusyuk. Ihsan pangkat paling tinggi sekali lah. Lepas tu khusyuk hak kita nak ni khusyuk lagu mana? Khusyuk semaya kita. Khusyuk semaya kita iaitu ketika kita takbir, kita ingat atau kita mari nak beribadat pada Allah, nak membesarkan Allah. Tuhan sebut ke untuk litukabbirullaha ala ma hadakum. Litukabbirullah, supaya kita nak membesarkan Allah. Nak agungkan Tuhan, nak mengagungkan Tuhan lah. Kemudian, bila kita takbir Allahu Akbar, kita duduk diri, teringat diri depan Tuhan. Ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yarak. Kita duduk diri, ingat diri depan Tuhan. Kita ingat atau kita duduk diri depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita baca doa, bila kita baca Fatihah, kalau kita reti makna, reti makna, contohnya lah, kita baca doa iftitah wajah. Allahu Akbar kabira, maha besar Allah tengok tu. Itu tanda kata kita nak membesarkan Allah. Lesmaya saat ni tu. Kita takbir Allahu Akbar, maka kita kata Allahu Akbar kabira, Allah maha besar. Walhamdulillah kathira, fa subhanallahi bukratan wa asila. Maka subhanallah, kita tasbih Allah, mensucikan Allah bagi petang. Kemudian kita kata wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yaitu wajjahtu wajhiya lilladzi, aku hadapkan muka aku. Wajjahtu wajhiya lilladzi, aku hadapkan muka aku lilladzi fataras samawati wal ard, kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi saat ni tu. Fataras samawati wal ard hanifa. Hanifa. Jadi aku hadapkan muka aku pada Tuhan yang menciptakan langit bumi ni. Hanifan, dalam keadaan hanif. Hanif saat itu makna menjauhkan daripada syirik. Jauh, saya ingat condong kepada kebenaran. Dah jauh pada syirik dah. Mama ana minal musyrikin, dah bukan aku pada orang musyrikin. Bukan orang syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita tengok. Inna salati. Inna salati, sesungguhnya semayaku, wa nusuki, dan ibadat-ibadat aku semualah, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, bagi Tuhan sekalian alam. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa umirtu wa ana minal muslimin, disuruh aku, dan aku pada orang Islam. Itu tengok kita baca doa Allah Akbar kabir, makna kita nak membesarkan. Sebab tu bila kita takbir khusyuk saat ni, kita kena ingat kita nak besarkan Allah. Dan bila kita baca Fatihah, kita tak erti makna kita tak erti makna Fatihah, maka pada ketika tu, kalau kita tak erti, kita ingat kata kita duk baca kalamullah, duk baca kata-kata Allah. Ingat situ ya, ingat tu kita baca kata-kata Tuhan. Tu ingat atau kita duk baca kata-kata Tuhan.
Dan supaya tu juga, bila kita nak rokok, maka kita ingat kita nak tunduk kepada Tuhan. Allahu Akbar. Dan kita baca tasbih. Subhana Rabbiya al-azim wa bihamdih. Sami'allahu liman hamidah. Dan kita bangun naik. Sami'allahu liman hamidah. Seperti juga. Dan bila kita turun tidak kita nak tidak kita ingat kita saat itu tidak ada berdiri depan Tuhan. Kemudian kita sujud tu maka kita ingat kata kita sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Itu khusyuknya. Khusyuk tu caranya lah tu. Sebab Tuhan sebut sifat orang beriman ni alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk dalam semaya dia. Semaya yang molek sungguh. Ada sebutlah hadis Nabi SAW. Man asbaghal wudu, apa man tawadda'a, siapa ambil wudu, fa asbagha atau apa ni, man tawadda'a, siapa ambil wudu, kemudian man tawadda'a, siapa ambil wudu, fa asbagha man tawadda'a fa ahsana wudu'ah. Man tawadda'a, siapa ambil wudu, fa ahsana wudu'ah. Kemudian dia molekkan wudu dia, thumma qama fa shalla rak'atain. Kemudian dia bangun semaya 2 rakaat, yuhsinu fihim adh-dhikr wal khusyu'. Dia ihsan, dia molekkan zikir dan khusyuk. Summa astaghfarallah azza wa jalla. Kemudian dia istighfar pada Allah, ghufirallah, diampunkan baginya dosa. Tu deh. Tu waktu hasbu kena molek. Kena khusyuk. Khusyuk juga. Tubuh rukun syarat kena cukup lengkap. Dan hati kita hadir. Hati kita hadir. Takbir Allahu Akbar. Semaya tu kena pula. Kena takbir, kena. Takbir tangan ni buka gini Allahu Akbar. Tak kena tenang semua tunggu. Sunnah Nabi SAW. Itu caranya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Walladzina hum, dan orang-orang yang mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Dan orang hak dia boleh menjauhkan diri dia daripada perbuatan dan perkataan sia-sia. Sebab itulah ada sebutlah hadis Nabi SAW, min husni islamil marq, di antara moleknya Islam seorang saat ni terkumala, yakni tinggal barang hak tidak kena mengena dengannya. Dia tinggal barang hak tak ada kena mengena dengan dia. Tu benda sia-sia ni banyak sangat jamilah ni. Saya nasihatlah fak-fak kita semua dah, kalau kita nak boleh buat amal ibadat sungguh, ya kena letak orang panggil. Sebab supaya orang panggil kita nak zikir. Sebab tu Nabi tahdid dah ada sebut menentukan berapa kali. Contohnya lah ada sebut dalam hadis Nabi SAW, man sabbaha, dan siapa tasbih 33, wa kabbara Allah, dan takbir Allah Akbar 33, wa salasina, wa hamidallah, dan puji Tuhan alhamdulillah 33, ghufirat thumma qala tamam al-mi'ah. Kemudian dia kata bila cukup 100 yang 100 saat itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dia kata apa ni? Dia kata la ilaha illallah. Ghufirat khatayah
diampunkan dosa-dosanya semua. Wa in kanat mithla zubadil bahri, dan jika adalah dosa sepengah buah dalam laut sekalipun. Tu. InsyaAllah dah yang masuk semua saat ni tu, mohon pakat share lah buat kita, pakat share banyak, pakat share dah. Pakat share banyak lah insyaAllah. Pakat share banyak lah. Itulah saja. Dan sebab tu Nabi sebut 33. 33 orang ni yang kena tahdid. Yang kena menentu gak 100, 50, 30. Sebab apa? Kalau tak menentukan, maka kita galik. Kalau kita tak menentukan, kita jadi galik. Buat tak apa lah. Quran kita kena menentukan berapa kita nak baca sehari, sejuh ke, setengah juh ke. Kita kena letak tak ada. Tak apa buat ikut biar agak hanya nanya tu, tak ada buat langsung. Kalau kita duk main lah tu, tak akan buat langsung. Sebab tu ulama dulu selain daripada hak Nabi sebut tu pun, kalau nak buat selawat, ada selawat 149, selawat Tok Wali misal. Tutup nali tu. Ya ada lah benda-benda gitu tu, ya ada selawat nyok ni. Karena apa? Kalau tak buat lah tu, ya tak ada orang dah. Orang ni tak ada. Orang ni tak ada kalau tak ada buat lah tu. Lepas tu pula, yang melan ini orang panggil galik banyak lah. Galik dengan Facebook, galik dengan duk main terosak, galik. Benda-benda galik tu banyak benar. Bila galik banyak, maka kita saat ni tu, kena ingat lah. Dia galik ni nak jadi agu lain. Tu. Kita tak boleh. Sebab tu, benda-benda. Maaf. Benda lara ni banyak. Benda-benda lara panggil lagun. Dunia ni kan, dia tak lepas pada 5 perkara tu sebut. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah. Ketahui oleh muasa dunia saat itu la'ibun, main ni. Wa lahwun, sukaria. Wa zinah, perhiasan. Wa tafakhurun bainakum. Lepas tu pula pakat duk bangga tunjuk lebih muka. Wa takathurun fil amwali wal aulad. Lepas tu pula takathurun, tewah banyak. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Dia tewah banyak. Dunia saat ni. Duk galik, banyak benda galik. Bila galik saat ni tu, kita kena menjadi menentukan saat ni tu. Sebab itulah ada sebut, Tuhan sebut dunia, okay? Innama mathalul hayatid dunya, sesungguhnya hidup dunia saat itu, kama in anzalnahu minas sama', supaya air turun pada langit, supaya air hujan lah. Kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard, hak yang menyebabkan tumbuh pokok-pokok yang indah, molek lah. Mimma ya'kulun nas wal mimma ya'kulun nas wal an'am, daripada mara dimakan oleh manusia dan binatang-binatang ternak lah. Hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha, hingga apabila bumi saat itu dihiaskan, wa zayyanat wa dhanna ahluha, dan sekolah oleh ahlinya, annahum qadiruna 'alaiha, bahawa mereka itu tu akan boleh ambil pungut. Ataha amruna lailan aw nahara, kama dia tiba masa perintah kami lah Tuhan sebut, maknanya ada ribut apa saja mari. Faja'alnaha hasidan, maka kami jadikannya hasidan, hancur. Ka'alam tagna bil ams, supaya tak ada. Supaya tak ada mula-mula gitulah, habis langsung. Tu dunia. Sebab tu, kalau kita hidup galik dengan dunia telajak, kita akan lupa, kita tak akan buat.
Sebab itu di antara sifat-sifat orang beriman. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Walladzina hum, dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya dengan menunaikan zakat harta itu. Dia usaha membersihkan hartanya dengan menunaikan zakat. Dia bayar zakat kalau ada. Duit dia siapa nisab. Siapa nisab semua saat ni tu bayar zakat. Kalau tak apa nisab tak kena keluar. Gitu je lah. Ada apa? Tapi orang beriman saat ni bila siapa agak, dia keluarkan zakat. Nisab, siapa nisab, keluar zakat. Zakat. Tu have perintah, tu have fardu kan di atas dia. Zakat ni besar benar. Kerana tu have sebut ke semaya dengan zakat sekali seumur. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Zalikal kitab, itu kitab. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Tengok, wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang keluarkan zakat. Zakat ni. Wa aqimus salata wa atuz zakat. Fa aqimus salah wa atuz zakah. Wa aqridullah wa'tasimu billah. Tu semua saat itu. Zakat dia keluarkan zakat. Zakat ni wajib kita keluar setahun sekali ialah. Itu zakat nego, zakat buah ni apabila kita kutip buah saat ni tu setahun maka kita keluarkan zakat juga. Itulah apa ni zakat apabila kita kutip boleh ke siapa nisab ke maka kita keluarkan zakat tanah. Kalau zakat emas, zakat perak, zakat berniaga ni setahun. Inilah kalulah kita saat itu buat turut perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah lah Tuhan akan buka pintu kepada kita lah insya-Allah. Itulah di antaranya. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang jagakan zakat mereka. Zakat tu dululah, kita nak jawab soalan pula lah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Alhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah dah, akak-akak cek banyak dah. InsyaAllah. Yang kedua pulaknya, ayatnya iaitu surah Auradus Salawat wa Ad'iyatul Munasabat. Dan siapa yang nak tu boleh dah. Dalam surah ni ada belakang lah. Kita khususnya kerana dekat Ramadan, dekat bulan puasa dah ni ada doa-doa lepas tarawih, doa gapo, doa Quran sunnah. Kalau kita tahu ni enggak. Cara dia nya, maka kita boleh buat amal ibadat lah. Boleh doa, boleh gapo lah. Itulah saja yang penting. Siapa nak inbox lagi insyaAllah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Syukur. Alhamdulillah. Semua wisalah dah saya jawab lah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Kau hai bapa mi suka pap keng reng lah. Ayu yun yao insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya. InsyaAllah siapa-siapa yang ada soalan maka sila tuliskan. Ada soalan itu sila tulislah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam bapa dan semua pendengar ruangan di pagi ini semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ทุกท่านที่รับชมรับฟังบาบอยอยู่ณตอนนี้สลามะ pagi เข้ามาช้าหน่อยตับโป
tak ada masalah. Tu kita mengajar ya. Penghargaan kepada asatizah dari warga Thai mengguna bahasa Melayu standard untuk penuntun di Malaysia dapat ikut bersama. Ya, terima kasihlah. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah lah. Kita kadang-kadang tu orang tani ni ya bahasa dia bahasa lama. Tak ada update, tak ada upgrade, tak ada maju, tak ada tu semula. Dan khususnya bahasa Melayu tani luar ni terugutlah kerana bila banyak orang kita ni mengaji Thai, mengaji sekolah menengah KJL, lepas tu kerja KJL banyak, maka banyak kecek capu sia, capu gapo supaya orang Malaysia capu dengan Inggeris itulah. Dan itulah. Maka dah tulis-tulis bahasa sia dalam soal jawab dan sebagainya. Dan orang petani hari ni pun telah sedar, dan kita semualah, kita mohon pada pokok kita semua, kita kena jadi sebagai Cina. Orang Cina duduk di mana? Ada Chinatown. Dan duduk di Australia ada Chinatown. Duduk di Malaysia ada Chinatown. Duduk di Bakak ada Chinatown. Duduk di Amerika ada Chinatown. Dia ada belaka dia. Dia saya pada bahasa dia. Dia kecek dengan mok dia, dengan pot bahasa dia. Dia tak kecek dengan bahasa lain. Sebab tu kita orang Melayu ni naklah jaga. Dan khususnya lah ni kalau kita tengok Perdana Menteri Malaysia ada usaha untuk nak jadi bahasa kedua selepas bahasa Inggeris. Bahasa hantaran di antara negara ASEAN. Oleh itu, dan orang-orang petani ni sangat rugilah kalau tak kerti bahasa Melayu. Secara Melayu standard atau Melayu dapat bertulis, dapat tulis lah orang panggil. Sebab ruangan kerja di Malaysia, di Singapura masa depan, dia tak ada sepadan global, maka kalau tak kerti bahasa maka sangat merugikan lah. Itulah saja. Wallahualam. Sebab tu kita pesanlah kepada orang kata ni semua ni tu, peluang kita ni, orang ni dalam dunia ni, orang tak akan maju. Tidak dikira orang maju kalau orang kerti satu bahasa saja. Paling kurang orang yang maju, orang yang kerti iaitu 3 bahasa. Sebab tu 3 bahasa ni benar kena ada. Orang putih paling kurang 3 bahasa dia kerti. Dan Soho baru ni orang jadi pemberita di Ukraina atau Ukraine, siapa panggil Ukraine. Ukraina. Pegang baru ni tu kerti bahasa secara lacak, orang pakak puji, orang tengok sampai juta-juta dia. Itulah memang Tuhan sebut min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika laayatil liqaumin yasma'un inna fi dhalika laayatil lil alimin. Tuhan sebut di antara ayat-ayat Allah Ta'ala menciptakan Tuhan ciptakan langit bumi dan berlainan bahasa dan warna kulit. Itu di antaranya lah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum dan FC semua lah. Assalamualaikum, selamat pagi pada Babo dan semua, semoga dalam keadaan al-sihat wal afiyah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan mohon share untuk sampai kepada orang-orang lain lagi. Tarau tersin kalau kita puasa, kita tak sempat nak qada hak tahun lepas lah. Kita tak sempat nak qada hak tahun lepas. Maka qada ni Tuhan sebut faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Maka siapa yang sakit atau musafir, maka wajib dia kena qada hari lain. Dalam masa setahun kalau dia sembuh tak singgah tak apalah. Dia wajib kena qada dalam masa setahun saat ni sebelum daripada tiba Ramadan akan datang. Bila dia tak qada maka berdosa dia. Kerana tidak boleh tangguh lagi. Dan wajib dia kena qada pula. Selepas itu dah wajib dia kena bayar fidyah. Sebab yut'im anil awal, kena bayar fidyah pada tahun hak mula-mula.
kena bayar fidyah iaitu secupok sehari. Wallahu alam. Kalau tak faham, sila hubungi nombor telefon saya 0811 89 25 08 insya-Allah. Alhamdulillah. Dah kita nak tengok soalan-soalan ni. ทำงานมีเวลาน้อยอ่านกุรอานได้6 หน้าเองต่อวันว่าบ่แต่อยู่ที่ทำงานช่วงไม่มีลูกค้ามาselawat ได้วันละ 1,000 เองค่ะอัลลอฮ์alhamdulillah banyak tu dan selawat 1000 alhamdulillah baca Quran selawat katik baca Quran katik tak apa molek benar dah Quran ni kena banyak sekali dah Quran kena banyak sekali sebab apa sebab Quran ni kalamullah kata-kata Tuhan ada kena baca Quran banyak insya-Allah lepas tu selawat dah zikir tak ada apa dah baca Quran banyak tok Quran dapat tu tok Quran lagi kedar atas meja kita Allah molek benar lalu dah sebut Imam An-Nawawi dah sebut ke al-madhhabul mukhtar sahih mazhab yang dipilih yang sahih alladhi yu'tamad alaihi minal ulama yang bergantung dengan oleh ulama anna fadlul Quran wa salabih Quran ala ghairihi minal azkar di atas lain pada zikir-zikir ka fadlillah ala khalqih sebab Tuhan lebih di atas makhluk semua saat ni tu molek benar lah fattaqullaha mastata'tum kita takut Tuhan sekadar kita mampulah fattaqullaha mastata'tum wasma'u dan dengar wa ati'u dan ta'a wa anfiqu dan infak khairan li anfusikum akan kebaikan untuk kamu lah wallahu alam. Ada cucu mengaji ada cucu mengaji PhD atau mengaji medical science panggil di Sudanแบบนี้เป็นหนึ่งในasnahรับzakatได้ไหมคะถ้าได้เราจะโอนเงินไปต้องเนียดแบบไหน Jadi ada anak nakal duk ngaji di Sudan, ngaji doktor, ngaji bawah umur lah. Lepas tu boleh tak kita nak zakat pada dia? Boleh kita zakat kepada dia kerana dia duk sana tu masuk dalam orang kadang-kadang saat itu masuk dalam miskin, dia tak cukup ke untuk belanja dan masuk dalam fuqara kadang-kadang. Kadang masuk fi sabilillah. Kerana hidup mengaji hak fardu kifayah. Boleh kita wi. Wi zakat pada orang mengaji. Imam Ahmad bin Hanbal kata, al-ilmu la ya'diluhu syai' idza sahhat an-niyyah. Ilmu ni tak boleh nak banding apa sekarang kalau sah niat lah. Karena apa ilmu ni besar pada apa-apa lagi. Orang tak boleh buat apa tu, orang tak boleh buat apa semua. Ni mereka dengan ilmu. Ya ma'syaral jinni wal insi istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhu na illa bisultan. Tak boleh kamu nak la tanfudhuna illa bisultan, malaikat dengan sultan. Tu malaikat dengan ilmu. Sebab tu ilmu ni Tuhan puji, syahidallah annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Telah saksi Tuhan bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan disaksi oleh malaikat wa ulul ilmi dan orang-orang yang ada ilmu. Sebab tu ilmu ni besar. Tuhan sebut innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya takut Tuhan tu ulama ya. Hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Adakah sama orang hak tahu dengan tak tahu? Jawab tak sama. Syaitan bainahuma. Jauh di antara kedua. Wallahu a'lam. Bapa imam solat 5 rakaat maka makmum subhanallah maka imam turun wajib kedok sujud sahwi sebab imam pindah rukun. Imam semaya 5 rakaat maka imam makmum tasbih. Bila imam terlupa ni sunat kita kena tasbih. Tasbih dak orang tina tepuk kanan tepuk elok kiri lah. Ada sebut manabahu syai. Apabila kita nak tegur sesuatu bagi orang yatim fal yusabbih maka nak tasbih. Wa tasfiq lir nisa dan tasfiq tepuk saat itu untuk orang tina. Maka dia telah tegur dah. Tapi tu imam tak. Tu imam pun tahu tu imam turun selalu boleh tak? Boleh. Jawabnya dah pindah
kepada rukun yang lain pada rakaat yang kelima, tak jadi masalah. Lepas tu kena sujud sahwi juga kerana dia tambah. Dia turun selalu. Kalau pindah rukun pada rakaat yang ketiga, yang keempat contohnya, maka itu tak boleh nak turun dah. Kerana dia telah pindah kepada rukun yang lain. Tapi yang kelima, dia tidak lara sahaja. Dia tidak dikirakan. Dia turun selalu pun tak apa. Bila dia turun selalu, makmum tak wajib turun sekali. Dan orang masbuk, hak mari semaya, tak baca Fatihah, tak jadi rakaat itu. Kerana imam pada ketika itu tak dhamin, tidak tanggung dak Fatihah dia. Sebab itulah pada ketika itu boleh dia turun selalu. Bila turun selalu, maka dia tahiyat, sudah tahiyat, maka dia pun sujud sahwi. Sebab Nabi SAW sebut, fa idza nasiya ahadukum falyasjud sajdatain. Dia sujud 2 kali. Sujud sahwi batu wisalah. Wallahu a'lam. ทำไมคนมีความรู้จึงเอาความรู้และกล้าทำผิดเมื่อทำผิดชอบเอาความรู้มาอ้างชอบพูดทำอ้างหลักการศาสนาแต่เวลาทำงานอะไรสวนทาง ada orang hak ngaji lepas tu mari duk halah buat benda tak betul ke apa semua. Hak ni masuk dalam ayat hak Tuhan sebut atamuruna nas. Adakah kamu duk suruh orang saat ni tu bil birri, atamuruna nas bil birri, dengan benda molek, wa tangsawna anfusakum, dan kamu terlupa diri kamu, wa antum tatlunal kitab, dan kamu duk baca kitab. Afala ta'qilun, Tuhan kata adakah kamu ta'qilun, kamu berakal kedok dah berakal kedok. Tengok Tuhan murih orang yang tidak beramal dengan apa hak dia belajar. Dan dosa tak boleh. Dan sebab tu, tapi orang panggil, kalau dia tersalah, orang belaka. Kita ni orang belaka walaupun ngaji, tapi orang belaka. Bila orang belaka kau ada salah, ada silap, maka dia istighfar kepada Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu hum ya'lamun. Dia istighfar lalu. Dan ada sebut Nabi SAW sebut kullu bani Adam khata', semua anak Adam tu salah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang salah tu orang taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun dia cucak sengaja, dia sengaja sahaja buat, dia sengaja buat benda-benda yang dilarang perintah Allah, maka pada ketika itu dia dosa. Termasuk ayat hak Tuhan sebut atamuruna an-nas bil birri wa tansawna anfusakum antum tatlun kitab afala ta'qilun. Wallahu a'lam. Ada itulah orang ni. Bapa royak cara solat tarawih hak jadi imam. Cara solat tarawih hak jadi imam ni kalau kita tengok iaitu pada muka dalam surat Auradus Salawat wa ad'iyatul munasabat. Ada cara solat tarawih muka 99. Mula-mula sekalinya jawabnya cara solat tarawih ni tak ada sebut usolli ni, saya tak ada sebut usolli. Usolli ni kita tak ada sebut ni. Jadi mula-mula sekalinya cara sembahyang tarawih itu kita jadi imam, maka kita usolli. Mula-mula sebelum ada tu kak, ya kena baca ni dulu. Bila nak sembahyang tarawih kan? Usolli dah. Tengok. Salatut tarawih tu imam kata mula-mula atau bila apa tak apa. Salatut tarawih rahimakumullah. Lepas tu orang ramai kata la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu wa sallam alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu wa sallam alaihi. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syafiina wa zukrina wa maulana Muhammad sallallahu wa sallam alaihi. Lepas tu usalli sunnat tarawih, aku sembahyang sunat tarawih rakaatain 2 rakaat imam lillahi ta'ala. Tu muka 101. Saja aku semaya tarawih 2 rakaat imam kerana Allah Ta'ala. Kalau makmum usalli sunnat tarawih rakaatain makmuman lillahi ta'ala. Itu sajalah. Wallahu a'lam. Berapa rukun puasa ada berapa? Rukun puasa ada 3.
Pertamanya as-saim. Nah, itu pertamanya orang puasa. Yang keduanya iaitu kena ada niat, kena niat. Yang tiga limsak, kena menahankan daripada perkara yang batalkan. Jadi, itu rukun puasa. Syarat nak wajib puasa, syarat nak sah puasa tu lain pula lah. Syarat nak wajib puasa tu kena akil balik, kena akil balik semua saat ni tu. Lepas tu pula kalau syarat nak sah puasa saat ni tu kena tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa dan sebagainya. Ya, ada busiam, ada puasa, makan sahur, buka puasa, awal, tangguh lama ke sahur gitu. Wallahu a'lam. Dan syarat sah puasa lah, ada syarat sah puasa. Syarat sah puasa ni kena orang Islam, kena akib, kena orang Islam, orang kuasa, itu di antaranya lah. Jak dai dan sudu on ด้วย บาบ่ต้องทำไง inbox มากี่ dah inbox มากี่ dah และเพจ saat ni ข้อความและเพจ tak mari insyaallah tak ada admin akan hantar gilah caranya dan kita akan post gilah insyaallah. มีคนเขาละหมาดและบวชในขณะที่ป่วยหลังจากนั้นเสียชีวิตเราต้องทำอย่างไรเพราะไม่รู้ว่าขาดกี่วักตูและกี่วัน มีคนขาดละหมาด ada orang hok tinggal semaya dan tinggal puasa. ในขณะที่ป่วย tekoh dia saat itu sakit. Sakit, bila dia sakit saat itu dia boleh tinggal. Boleh tinggal. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Boleh tinggal. Nanti dia sembuh, dia qadha sunnah. Lepas tu bila dia tak ada qadha, kita tak tahu apa hari, maka kita ambil hak lebih banyak lah. Cari hak lebih yakin. Iaitu kalau kita tengok sakit apa tahu, maka kita buat itu lah. Buat apa tu? Bayar puasa dan bayar fidyah. Secupok sehari. Semaya mengikut mazhab Hanafi boleh bayar fidyah juga. Secupok satu waktu. Itu saja. Wallahu a'lam. Tokana sudu samat utamlik banci ti prakut nabi. Tani mai cai. Kena inbox mari dah. Kena inbox mari kita akan hantar baci suku. Hak ni baci sanap sanung raikan suku dah. Ni. Oleh tu fok kita saat itu bolehlah kalau nak surat doa hak saya ni dah senang ada bawa hak ni boleh kereta sekali dengan Quran sebuah gani sebuah, maka pergi di mana-mana nak berdoa, nak pergi kubur, nak pergi mana dia ada cukup. Kita jual semua 10,000 buah lebih dah, boleh ada banyak dah lah rumah-rumah orang 3 wilayah banyak ada dah. Itu saja, wallahu a'lam.ถ้าเราไม่ทันละหมาดสุนนะเราวาติบก่อนซุบฮีเราละหมาดหลังจากที่ละหมาดซุบฮีได้ไหม Kita tak sempat nak sembahyang sunat subuh. Sebelum subuh ni sembahyang sunat subuh ni sebelum saja. Selepas subuh tidak ada. Maka adakah boleh kita sembahyang lepas subuh? Jawabnya boleh. Kerana apa? Kerana waktu sembahyang sunat subuh qabliyah, hak sebelum tadi tu apabila masuk waktu subuh, saya ingat habis waktu subuh. Tak kira kita sembahyang sebelum atau kemudian. Tapi kita sembahyang sebelum daripada sembahyang subuh, itulah afdal. Kalau tak sempat sembahyang, harus kita sembahyang lepas sembahyang subuh. Wallahu a'lam. Kalau suami lafaz talak kepada isteri yang sedang mengandung 6 bulan, jatuh ke talak itu dan bagaimana dengan iddah isterinya itu? Orang tolak isteri ketika duk mengandung ni orang panggil tolak bid'ah. Tolak tak molek lah kerana dia saat ni tu nyanyo kepada orang-orang hak mengandung saat ni. Nyanyo menang lah. Dia susah. Lepas tu kita tolak pula dia pada ketika tu berat menang lah. Lepas tu jatuh tak tolak, jawabnya jatuh semata tolak ni. Salasunna hadluhunna jiddun wa jidduhunna jiddun. 3 perkara hak sungguh pun jadi, hak main-main pun jadi. At-talaq, ar-raj'ah, an-nikah, semua ni jadi semata. Lepas tu pula kira iddah ke apa? Iddah kira ialah kira iddah beranak. Supaya juga
kira iddah beranak semata. Nah, wa ulatul ahmal atau hasbu wallahi ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna 3 ashhur wallahi lam yahidna wa ulatul ahmal, dan orang-orang mengandung ajaluhunna an yadhna hamlahunna, ajal dia iddah dia habis iddah apabila dia beranak. Kalau wipung iddah mati dengan iddah beranak, maka dikirakan iddah beranak juga. Kalulah dia mati sebelum ada beranak sehari, esok dia beranak, maka habis dah iddah dia walaupun sehari. Wallahu a'lam. Salam Al-Quran ituอ่านกุรอานยุค10แล้วพอถึงเดือนรอมฎอนต้องเริ่มอ่านยุคที่1ไหมหรืออ่านต่อจากที่อ่านแล้ว terima kasih. Kita dah baca Quran sebelum Ramadan lagi, bila tiba-tiba sampai bulan Ramadan juz 10, ada kemula juz 1 semula? Tidak. Baca apa hak kita baca dah. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca apa hak kita baca dah hak mudah. Kita baca 10, kita mula 11, 12, 13, 14, 15 sampai 30, maka kita mula semula pula. Makna kata kita habis 30 juz sepatutnya. Tidak menjadi masalah. Bacalah Quran insya-Allah, baca Quran. Istiqamah Quran insya-Allah, moga rezeki. Banyak kemudahan Tuhan kawi kita. Jikalau kita puasa, kita baca ayat Quran, ruqyah, tiba-tiba kita muntah, batalkah puasa itu? Muntah saat itu Nabi SAW sabda, man ghalabahul qaid, siapa yang tidak sengaja muntah, fala qada'a alaih, maka tak kena qada. Man istaqa, siapa dia buat sengaja muntah, fa alaihil qada, maka wajib atas dia qada. Kena tengoklah kalau kita muntah saat itu dengan sengaja, maka wajib qada. Kalau sengaja, walaupun tak masuk semula sekalipun, kena qada juga. Dan kalau muntah tak sengaja, dan walaupun masuk semula, tak apa, tak batal. Ya muntah apa ni? Duduk baca ruqyah, muntah apa? Wallahu a'lam. ลูกสาวเราฝากน้าเขาเลี้ยงตั้งแต่2 ขวบ ตอนนี้เขาอายุ20 เขาไม่รู้อิลมุฟัรดูอินเราบาปไหม kita anak kita wi pok nak dia lah pego menjak 2 tahun lagi tak kerti kamu adakah kita saat ni berdosa? Dosa dak jawabnya tak leh. Kita wajib kita kena hajar dia. Wajib kita kena hajar dia agama. Sebab tu kita taksir, orang panggil kita saat ni tu taksir. Taksir ni iaitu kita rahmat lah, makna kita tak peduli, maka salah kita kerana kita tak sungguh tak peduli saat ni. Dan sebab tu wajib kita kena hatta dia reti fardu ain, maka talabu fa'lihi wajiban kana talabu ilmihi fardan. Bagi hak wajib kita kena ngaji, dan maka wajib juga kita kena bagi hak wajib kita buat, maka wajib kita mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan-puanที่อยู่ในห้องนี้ terima kasih. บ้านเราทุกวันนี้แข่งขันในทุกด้านจริง มีบาโบมากมายก็ยิ่งมีบททดสอบหลายอย่างเกิดขึ้นมากมายมันก็ไม่แปลกที่วันรายบ้านเรามุสลิมะทุกวันนี้ยังใช้ผ้าละหมาดหลายสีเลยแสดงว่าคนมันหลายความคิดจริงไหมbetul ke tak orang Tino duk pakai kain semaya warna macam-macam, menunjuk kata orang banyak fikiran. Jadi gini Nurizan itu benar harus pakai warna-warni hari raya ni, benar harus boleh. Orang jatuh pun warna-warni disunatkan. Warna putih pada hari semaya Jumaat, adapun hari raya disunat warna-warni, menunjuk kita bersyukur pada Allah dan menunjuk di atas kita menggunakan nikmat Tuhan kita. Dan orang Tino pakai kain semaya warna-warni itu harus sahaja, bukan benda yang haram, asalkan benda saat itu iaitu tudung aurah. Tidak menjadi masalah. Tu tidak menjadi masalah. Dan hari ini kata mi babo mak mai
ก็ยิ่งมีบททดสอบหลายอย่างเกิดขึ้นมากมาย ada babo banyak ni, ada timbul ujian banyak, memanglah ada timbul ujian banyak lah. Kerana sama orang mengaji sendiri pun kadang-kadang duk jawab mari juga. Sebab tu kita ni dakwah ialah hajak orang buat molek sudah. Jangan duk gaduh sangat benda-benda lah tu. Wallahu alam. เราแต่งหน้าไปทำงานได้ไหมบาบอแต่งหน้าsaat ni ada benda ni benda khilaf ulama berdasar kepada adakah boleh buka muka. Asalnya orang perempuan ni tidak boleh dia menunjuk-nunjuk kepada orang ajnabi, iaitu orang hak bukan mahram dia, bukan suami dia, bukan mahram dia. Tuhan sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhan nabi wahai nabi kulli azwajika. Katakanlah pada isteri engkau banatika, anak-anak isteri anak-anak tina, wa nisa'il mu'minin dan isteri orang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna, suruhlah habuh tudung semua. Zalika adna an yurafna fala yu'zain, itulah paling sesuai menunjuk kata dia saat ini terjuruh. Wala yu'zain, dan tidak dinyakiti dia. Wa kana Allahu ghafurur rahim, Tuhan Maha Pengampun Maha Pengasih. Dan Tuhan sebutnya kullil mu'minat wa kullil mu'minat, katakanlah kepada orang-orang perempuan yaghdudna min absarihinna, hendaklah labuh pakaiannya. Hendaklah tunduk mata dia, wa yahfazna furujahunna, jaga perintah-perintah Allah. Wa la yubdina zinatahunna, dan jangan buka hiasan dia illa ma dhahara minha, malaikat bagi hak zahir padanya. Tak boleh buka tubuh dia semua bagi hiasan, tekak dia, telinga dia, belakang dia, depan dia, belakang cek dia semua saat ni, paha betis dia, tangan-tangan orang tina ni. Kok ni orang tengok orang belakang. Dan sebab tu kita kena jaga. Dan Tuhan uji orang yang tengok orang tina. Lepas tu orang tina kena jagalah aurah dia. Aurah ni malaikat ma dhahara minha bagi hak zahir. Bagi zahir ni satu muka. Muka ni zahir. Ulama khilaf, ulama kata setengahnya bagi hak zahir tak boleh buka ni baju pakaian dekat luar. Tapi ada ulama banyak juga kata muka. Datangnya sampai penggelangan tangan sampai sekat ni. Maka dia tak kaum yang mengatakan boleh buka muka. Boleh buka muka saat ni. Ada mazhab Hanafi contohnya, mazhab yang berkata boleh buka muka, maka boleh dia bubuh untuk nak mensucikan, untuk dia nak nampak cuci muka dia saat ni, saat licin sikit-sikit, tidak melampau, itu boleh. Melampau tak melampau tengok pada uruf. Uruf kalau orang saat ni tu tengna supaya naik kauli, maka pada ketika tu tak boleh dah. Bila pakar banyak sangat tu, siapa akan tukar muka, nampak muka orang lain, maka itu tak boleh. Ulama menghukumkan haram. Adapun dia bubuh, biasa saja. Untuk biasalah orang panggil bakar, tak ada merah, tak ada gapo lah, sekadar putih cuci, maka itu ulama kata harus. Wallahu alam. Salam bawa emas lebih daripada 10 kub dikatakan pakaian atau simpanan. Pakaian simpanan saat ni kalau kita duk pakai, maka itu panggil huli, atau mah kita duk buat, hak kita duk buat pakar, maka itu huli. Maka huli tak kena zakat. La zakat fil huli. Tak kena keluar zakat. Asma binti Abu Bakar ada sebanyak 30. Nama 30 pun banyaklah. Nahwa salasin. Maka dia tak keluar zakat kerana mah dia tu mah bukan mah sipai, mah dia pakar. Dan 10 kok tu tak kena keluar lagi kalau mah pakar. Wallahu a'lam. Zakat ni tarau koi hai chun mut pai nai nang pi boleh dak. Tak boleh wi bila siapa ni sop siapa haul, wajib kita kena keluar semua. Melainkan kita keluar qabla al-haul, sebelum siapa setahun. Duk donai boleh lagi kita keluar boleh. Maka itu tak apa. Adapun bila siapa haul siapa ni sop, tak boleh dah kita nak keluar. Tak boleh dah kita tak keluar. Kita kena keluarkan zakat semata. Dah tak boleh tangguh melainkan sehingga siapa hujung bulan sahaja. Dah tahu siapa apa ni kalau dia ni hujung bulan, maka boleh keluar dia sampai hujung bulan. Tu. Ya gitu sajalah. Bapa beli mana kita baca cara tarawih ni, iaitu beli inbox mari. Hak ni buku ni hak saya hipun lah. Hak saya dak buat, dak jual lah 10,000 lebih dah lah, 10,000 buah lebih dah. Maka bolehlah apa kita inbox mari, maka kita akan post gilah dengan kiri siapa, same day dan sebagainya, insya-Allah.
ถ้าเราอยู่กับจูๆสามีเราต้องปิดเอารัดไหมแล้วนะนำละหมาดจะตกไหมกับจูๆสามีdah terima kasih cucu sami saat ni kena tengok kalau jadi anak kita kalau kita setubuh kita saat ni tu orang panggil warabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Anak tiri ni kita nikah dengan dia, kita kata nikah orang yatim ada anak dia, maka apabila ada anak yatim contohnya dah kita setubuh dah dengan pak dia, maka pada ketika itu tak jatuh dah. Tak jatuh wuduk supaya anak lah. Dah anak-anak dia pun supaya tu. Dah. Wallahu alam. Babaan Quran cub sanksi jutong khotam bab naik an arai bang. Hak ni terserah pada kita lah. Kita tak usah baca gapo pun tak apa, baca habis maka kita habis. Dan dalam surah doa ni ada doa khotam Quran dah. Doa khotam Quran. Kita tengok doa khotam Quran. Nah. Doa khotam Quran ni iaitu muka 152. 152 dah ada doa cara buat munasabah khotam Quran dan doanya. Hak ni hak buatlah supaya kita tak buat budak habis. Dan ada doa khotam Quran yang kita baca tu tengok muka 157. Dan muka 157 baca doa tu lah. Itulah sahaja. Wallahu alam. Bapa kita puasa nak niat sebulan lagu mana? Niat nawaitu saumi Ramadan. Syahr Ramadan hazihi sanah kamilan. Nawaitu ada saumi syahr Ramadan hazihi sanah kamilan lillahi ta'ala. Aku niat tunai fardu puasa bulan Ramadan tahun ni cukup 30 dan sebulan kerana Allah Ta'ala syahran kamilan. Niatlah tu. Wallahu a'lam. เมื่อเรานอนแล้วเราฝันเปียกบาปไหมบาปบ่และช่วยตัวเองบาปไหมนะ kita tidur ni mimpi keluar air mani tak dosa dah, tapiช่วยตัวเองni dosa dah. Dosa tu hasbuk fa man ibtagha wara dzalika fa ulaika humul adun. Dah orang hendak cari selain daripada bini dia atau tok laki dia gak, maka mereka itu al-adun. Al-adun ni orang berdosa, orang lawan Tuhan, lagar perintah Tuhan lah. Maka pada ketika tak boleh dah. Wallahu alam. Cuai tua ni tak boleh sebenarnya. Dah buat bunuh cara pemikiran. Bapa kita solat sunat selepas subuh, maka kena niat qada dak bapa. Tak kena niat qada, niat sunat subuh ke. Wallahu alam. Bapa kita tidur tidak luda, maka kita bangun subuh pukul 10, maka kita kena niat qada dak. Maka ni Nabi SAW sebelum mana ma'an salah, siapa tidur tak jaga semaya, tak jaga kan pula sampai pukul 10. Tapi kalau tak jaga sungguh kak, sampai pukul 10 tu lama. Mana ma'an salah au nasiyah, siapa yang tidur tak ingat semaya, terlupa semaya, atau tidur tak bangun semaya, kerana dia tak khabar sungguh, au nasiyah, atau dia terlupa, falyaqdiha idza dzakaraha, hendak dia qada apabila dia ingat. Bila ingat kena qada dah. Itu saja, wallahu a'lam. สามีไม่ให้นัฟกะห์เป็นปีแล้วพอเราถามเขาว่าจะไม่ให้เพราะเขาจ่ายหนี้แทนให้แล้วhukumแบบไหน untuk laki saat itu wajib dia kena beri nafkah kepada isteri, nama alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, kena beri makan minum, tak beri nak makan gapo walaupun kat hotel suku hak ni kena bayarlah. Tu kena bayarlah, kena bayar, kena beri makan, kena beri gapo. Sara ni bukan banyak beri makan ya hari-hari. Wallahu a'lam. Adakah jeluak hukum seperti muntah juga? Ada ulama menghukumkan jeluak budak saat ni itu ialah di antara perkara yang susah nak jaga, maka itu dimaafkan, bukan tak najis, dimaafkan. Wallahu a'lam. Zakat nego lek wen
Mata-mata kit yang mata tak kena keluar zakat, zakat nego saat ni itu iaitu ada dua syarat. Pertamanya iaitu siapa haul, siapa nisab, sepatu setahun. Setahun Islam dah. Inna iddatash syuhur 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah. 12 bulan qamariyah. 12 bulan qamariyah kita kena keluarkan zakat bila siapa nisab, regomah duit hak ada sekali dengan barang, kira cek dengan regomah lebih pada nekuk, naik 5 kuk hajud huk, lebih dari 5 kuk nek, maka pada ketika wajib keluar zakat. Dan barang dalam nego barang kita duk nego sana panggil kena kira rega suk. Rega qimah suqiyah, rega suqiyah iaitu rega barang, rega kita jual barang. Barang dalam kedai tu kita kira rega kita jual barang lah. Kita jual barang berapa? Kalau mau beli banyak, maka pada ketika tu rega tu maka kita jual, maka kita kira campur dengan duit hak kita dak kita keluarkan zakat. Wallahu a'lam. Apa jatuh hari semaya dak kita tekuh dengan mak tiri. Mak tiri hak tidur dah dengan pak kita tak jatuh. Dah tak jatuh wuduk. Suncai nang suduk orang samat song tang dai bang inbox dalam page inbox tempatข้อความdalam page saat ni. Assalamualaikum doktor dan semua sahabat-sahabat. Baboเราเลี้ยงแมวแต่เรากำลังตั้งครรภ์มีผลไรไหมบ่บ่dah kita sepera kucing, lepas tu kita tengah-tengah teruk mengadu, kena buat molek lah gitulah. Dah jangan buat nyanyi kucing. Sebab ada sebutlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalat imra'atun fi hirratin habasatha, masuk neraka seorang tidur kerana kucing. Hak yang dia kurung, la hiya at'amat hayya tak makan wala tarakat hatta khulu hashishal ard. Dia tak makan, tak lepas hidup makan upuk. Itu. Babo เขายืมเงินเรามา10 ปีอยู่ๆเขามาจ่ายเราต้องเสีย zakat ไหม Babo? Ya kita duit kita 10 tahun. Lepas tu 10 tahun ni wajib kita keluar zakat. Adakah wajib keluar zakat? Dia kita banyak tahun saat ni tu. Duit siapa nisab wajib kena keluar zakat wajib kena keluar zakat. Itu saja. Jadi saya nak tengok hazakat ni hazakat duit duk ju orang saat ni duk zakat duk ju orang hak orang kaya lah orang panggil dah. Yang kedua orang hak ada duit orang panggil boleh bayar. Yang kedua ada zakat duk di si orang saat ni tu apa zakat pula duit bergetar saat ni duk di orang hak ada. Yang kedua duk di orang hak tak ada, orang susah lah. Jawabnya pada yang pertama saat ni tu wajib dia kena keluarkan zakat. Daripada semua harta dia dan setiap tahun selama mana dia tak ada ambil kelik lagi daripada zakat. Kalau 40 tahun habislah duit dia. Gitu. Adapun hak yang kedua, orang tak boleh keluar zakat kerana tak ada duit. Ni ada ulama dah sebut tidak ada di atasnya zakat. Tapi apabila dia ambil duit tadi maka boleh apa ni dia keluarkan setahun tak apa dah. Kalau duduk dia orang tak ada duit sungguhlah. Tu ada ulama kata gitu. Sebab kita punya nyanyi juga tak. Kita duduk je dari mana pun tak ada bayar. Bukan sebab kita. Bukan tiba-tiba hak ni tu. Ya tak saya apa semua. Bukan tiba-tiba kena bayar habis. Nyanyi lah. Kesian lah kita. Sebab tu ada ulama kata lah tu. Wallahualam. Kita tunggu tu lah. Itulah saja pada pagi ni. Terima kasih semua yang masuk dalam ruangan saya. Tak mohon pakai cek. Babo miคนหนึ่งเขาอยู่กับพ่อเลี้ยงจนถึงตอนนี้ยังไม่แต่งงานกันจนถึงมีลูกหลานหุกุมว่าอย่างไรบาบอกแบบนั้นนี่ปานิดานี่เด้มีคนหนึ่งเขาอยู่กับพ่อเลี้ยงดุdengan pak tiri จนถึงตอนนี้ยังไม่แต่งงานแป
Pak mana ni hidup dua orang tu duduk tak nikah, lepas tu ada anak. Siapa ke ada anak kan? Tak nikah. Ngapak tiri tak boleh nikah. Duduk ngapak tiri ni, kalau pak diri tu tidur dah ngamuk, ya tak boleh nikah. Saya tak faham tu. Tak. Kita tak faham tu. Bolehlah kalau lah. Saya tak faham dah. Panida tu saya tak faham. Maksud kat mana tu? Kalau boleh royak tak apa. InsyaAllah lah. Cuba royak tengok. Cuba royak tengok. Nak baik mana tu? Tak faham tu. Apa manakah tanda orang munafik? Orang munafik tu hasbu iza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka rasulullah yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Orang munafik saat ni tu suka gitu. Itulah hadis sebut ayatul munafiqin salasah. Tanda orang munafik ada 3. Idza haddasa kadzaba, apabila dia kecek, dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, bila berjanji dia menyalahi. Wa idza tumina khana, apabila dia terima amanah dia khianat. Itu tanda orang munafik. Kunti waswah pasawakเล็ดเขาอยากจะมีน้ำละหมาดทุกเวลาต้องทำยังไงOrang ada tu baik kecil sama ti dia kena tutup. Dia kena tutup, kena baruk, kena gapo saat ni tu, lepas tu kena tunggu masuk waktu dia basuh-basuh dia baruk selalu. Maka dia ambil wuduk, sudah wuduk sudah semaya fardu selalu. Lepas tu dia boleh semaya sunat dan dia boleh semaya usul baca Quran. Itu sahaja, wallahu a'lam. Cuai play doa hai doa alhamdulillah Allahumma nak baca lah ni. Tak baca penipala. Kena tulis, kena thai ke sana, kena tu tak apa. Buku amal tu hatta masuk itu, kita boleh baca ke. Allahumma a'ti. A'tik riqabana. Merdekakanlah tekak-tekak kami. Riqabana minan nar. Daripada api neraka ni doa ketika duduk di makam. Buat umrah tu. Wa riqaba abaina minan nar. Daripada merdekakan daripada bapak-bapak kami daripada api neraka. Wa riqaba ajdadina minan nar. Wa riqaba. Gitulah tengok tu. Merdekakah hamba minta jauh daripada api neraka lah gitu. Tara mai niat wala sedekah bun cak dai mai. Pome cak dai bun duai mai. Kita tak ada niat. Ya sedekah ni kita wi tak ada apa. Kita niat dah tu. Bila kita wi tu jadi niat dah, tak ada apa dah. Kita niat sedekah dah tu. Babo tampan tang inbox mai admin mai top. Tanya semula tak ada tu, saya tak ada. Kadang-kadang tu saya tak ada. Banyak kerja sangat. Bila tak ada tu mohon maaf lah. Saya akan jawab biasa ke atas lagi. Babo po liang kap me kau tengan leoแต่อยู่กับลูกเลี้ยงอีก babo. Duk baik mana tu? Kalau duk tak nikah, duk tidur dengan anak tiri tu dosa zina. Dia tak boleh nikah dua tu. Itulah saja pada hari ini. Terima kasih. Ni mari lagi. Babo chuang ni mai rupin arai bang คืนฝันถูกช้างไล่อีกคืนฝันว่าเล่นกับเด็กแล้วอีกคืนฝันว่าได้ใส่สร้อยทองแล้วมาอีกคืนก็ฝันว่าไฟไหม้หมายความว่าอะไรดีหรือร้ายครับบอ Kalau gajah mak apa tu tak molek lah. Sebab ada sebut suratul fil ke gajah ni. Pegang. Lepas tu kita ni kena baca lah. Tidur tu baca dulu. Syaitan-syaitan tu kita baca dulu. Baca ayat kursi 3 kul. Kul wallah 3 kali. Kul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Kul a'udzu birabbin nas 3 kali. Syuk tangan.
sapu semua, insya-Allah Tuhan menghilangkan daripada segala perkara yang mengganggu ketika kita tidur. Insya-Allah itu saja, terima kasih semualah yang masuk. Jumpa lagi dalam ruangan malam ni, saya ceramah lah. Kita tak ada buat rekam malam ni, insya-Allah pagi esok pula lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.